Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah, kita diberikan kesempatan pada pagi ini untuk sama-sama kita berkumpul sekali lagi untuk kita berbincang berkenaan dengan salah satu daripada amalan-amalan Al-Mahdiyin, mereka yang mendapat hidayah di akhir zaman, iaitu mereka berada dalam keadaan sentiasa bersiap sedia untuk mereka menghadapi ujian, fitnah, berteguh hati dalam berhadapan dengan ujian dan fitnah. Dan ini adalah merupakan salah satu daripada perkara yang penting, terutamanya mereka yang berada di akhir zaman. Mereka akan berhadapan dengan ujian, dengan fitnah yang besar, banyak fitnah, banyak ujian. Sebahagian daripada kita sudah mula merasa takut, merasa bimbang dengan pergerakan yang berlaku pada hari ini di dunia. Sebahagian daripada kita berada dalam keadaan yang kita kata rasa macam kelang kabut lah, panik. Macam mana ni? Berapa perkara telah bermula. Ada kapal terbang Israel lalu atas udara Malaysia, ada kapal-kapal China, kapal terbang China melalui di atas ruang udara Malaysia. Jadi dah mula bimbang dan sebagainya. Begitu juga tentang macam mana ni virus, vaksin dan sebagainya. Nampak macam akan berlaku satu kewajipan dan sebagainya. Jadi banyak perkara-perkara yang sebenarnya menjadikan kita bimbang dan merasakan mungkin kita akan rasa takut dan sebagainya untuk berhadapan dengan fitnah-fitnah ini. Ini belum lagi bencana alam, Jadi insya-Allah kita akan bincang. Saya akan present satu tajuk yang berkenaan dengan perkara-perkara yang akhir zaman ni pada malam hari. Mungkin malam, kalau tak sempat malam ni, malam besok lah, insya-Allah. Baik, yang pertama sekali, mari sama-sama kita tajdid iman kita dengan kita mentajdid syahadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perasaan sayang kita pada dia. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan pada kita dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita akan sambung apa yang kita bincang semalam.
Semalam kita telah berbincang berkenaan dengan antara perkara asas di dalam konsep ujian. Ujian, wattaqu fitnah. Kita berdasarkan kepada ayat yang kita baca, wattaqu fitnah la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ini ayat yang menjadi dasar kepada perbincangan kita semalam, iaitu bagaimana Allah memerintahkan kita supaya memelihara diri kita daripada ujian, daripada fitnah. Dan fitnah ini adalah merupakan ujian-ujian yang besar. Ujian yang besar. Maksudnya ujian dia berperingkat-peringkat. Bila sampai satu peringkat tu, kita tak boleh buat apa. Kita hanya boleh menangis saja, kita hanya boleh angkat tangan saja. Masa tu lah dia fitnah. Fitnah tu maknanya satu yang kita tak boleh buat apa dah. Itu ujian yang besar sangat. Dan kita telah pun berbincang berkenaan dengan perkara tersebut semalam, dan kita telah menyatakan bahawa memang ujian berlaku setiap masa, bahawa ujian itu adalah merupakan satu untuk menyaring, untuk membersihkan lagi diri kita, untuk filter diri kita daripada perkara-perkara yang kita kata tidak elok lah, insya-Allah. Baik, hari ini kita akan sambung sikit lagi. Diminta tuan-tuan perempuan dapat melihat semulalah yang semalam, kalau kita terlupa sebagainya. Maka pada hari ini kita akan bincang bagaimana cara, apakah perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita ini tidak terjatuh daripada fitnah, tidak gagal daripada fitnah itu. Apakah perkara yang menjadi pegangan kita, menjadi satu kita kata tali kita lah, tali penyelamat, talian hayat. Jadi saya insya-Allah akan mendaftar satu NGO baru, insya-Allah, iaitu talian hayat, Lifeline for Aqsa. Lifeline for Aqsa. Saya akan buat sebelum ni Lifeline for Gaza. Jadi kita akan buat satu Lifeline for Aqsa untuk nak membantu Palestin dan sekitarnya. So siapa yang berminat untuk menjadi ahlinya, sukarelawannya, termasuk AJK-nya, boleh beritahu saya lah, insya-Allah. PM message kat saya secara personal. Kawan-kawan yang ada sini yang ada kemahiran tentunya, contohnya kemahiran dalam pengurusan sebagainya. Jadi insya-Allah saya sedang mencari orang-orang yang boleh menjadi sukarelawan kita untuk pembebasan Al-Aqsa. Kita akan buat satu NGO insya-Allah, Lifeline for Aqsa, for Aqsa. Jadi Lifeline for Gaza kita dah ada. Tapi yang itu kita hold, kita akan tukar kepada Lifeline for Aqsa. Kita akan daftar semula insya-Allah. Tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah pun menyatakan bagaimana ada sekurang-kurangnya aja 4 ataupun 5, tengok macam mana kesempatan, yang mana merupakan suatu yang perlu kita pegang. Perlu kita pegang bila berhadapan dengan ujian Allah, bila berhadapan dengan fitnah yang besar, maka kita perlu pegang kepada tali-talinya. Kalau tidak tali penyelamat lah kita kata, talian hayat. Talian yang menghidupkan kita, lifeline, lifeline for iman, and lifeline for survival in this world, for example lah, Jadi insya-Allah ada dalam kitab ini disebut ada 4, saya nak tambah 5, tapi kemudian lah, insya-Allah. Baik, sebut kat sini ada 4 perkara yang mana sekiranya kita tetap teguh berpegang dengannya, maka insya-Allah hati kita tidak akan digoncang oleh fitnah tersebut. Hati kita tidak akan digoncang, fikiran kita tidak akan digoncang. Maknanya kita boleh bersabar, boleh redha, boleh berada dalam keadaan kekuatan insya-Allah. Sehingga kan kita akan dapat berjaya insya-Allah. Akhirnya kita akan berjaya. Ini adalah merupakan satu perkara yang perlu kita tanam dalam diri kita. Ini bukan ilmu. Saya nak cakap sini bukan ilmu. Bukan ilmu semata-mata lah. Ilmu lah kan. Tapi bukan ilmu semata-mata. Tapi suatu keyakinan yang mesti kita tanam dalam diri kita. Kalau kita tanam dalam diri kita ni, insya-Allah
kita akan berjaya. Walaupun yang kita hadapi itu fitnah paling besar. Apa fitnah paling besar? Antaranya ialah Al-Masih Dajjal dan tokoh-tokoh dan tentera-tenteranya. Al-Masih Dajjal dan tenteranya. Itu antara fitnah yang paling besar. Kan? Lifeline for Aqsa ni kita jangan cerita kat luar lagi. Nanti kan ada orang tiru pula kan. Tak sempat kita daftar, dia dah ambil nama tu kan. Tak apa, insyaAllah. Baik, jadi nak sebut kat sini, perkara yang perlu kita tanam. Malahan bukan sahaja kita tanam, perlu kita iltizam. Perlu kita iltizam dengannya ada 4. Dia panjang huraian, mungkin hari ini satu je saya bincang. Jadi kita perdalamkan makna satu ni. Dan kemudian kita perlu tanamkan sedalamnya di dalam hati kita. Terutamanya pada ketika kita diuji oleh Allah. Ketika kita berada dalam fitnah, ujian, maka kita kena tanamkan ni. Tanam lagi. Dan kita kena ajarkan kepada anak-anak kita. Kita kena ajarkan kepada keluarga kita. Sehingga anak-anak kita juga dapat merasai perkara yang sama. Ini perkara ni penting. Untuk nak menyelamatkan kita. Untuk nak menyelamatkan kita daripada segala kelemahan yang ada. Baik, apakah dia? Agar kita tidak tergoncang dan agar kita tidak terombang-ambing pada saat ujian datang pada kita. Jadi supaya kita tidak terombang-ambing lah. Jadi hari ini kita terombang-ambing. Sampai peringkat kita jadi trauma. Sampai peringkat kita jadi orang yang berlawanan dengan sepatutnya. Selalunya ceria jadi tak ceria. Ataupun selalunya biasa je jadi ceria. Kenapa ceria? Sebab kita buat ceria. Kadang-kadang buat ceria ni bagus juga kan. Kita nampak ceria. Tapi rupanya dalam ni dalam tu penuh dengan kesakitan. Jadi apakah perkara pokok yang kita nak tanam? Yang pertama sekali ialah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itulah raja kepada segala raja. Allah Subhanahu Wa Taala adalah merupakan raja. Ini kita nombor satu. Raja, Maharaja, dia merupakan Al-Malik, pemilik. Dia raja, dia pemilik kepada segala sesuatu. Maka yang pertama sekali, perkara yang nak kita tanam dalam hati kita, terutamanya bila kita berhadapan dengan ujian-ujian dan fitnah yang besar, ialah kita nak meletakkan semua urusan berada di tangan Allah. Semua perkara berada di tangan Allah. Sama ada perkara itu bumi ini sendiri, dan ataupun qada kita, ketetapan yang berlaku pada kita, maka semua itu adalah merupakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil ayat ini. Kalau kita boleh bacakan tiap-tiap hari bagus, ataupun kita boleh jadikan sebagai zikir kita. Bila kita sedih, bila kita susah hati, kan? Apa dia? Suratul Imran ayat 26-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ini surah Al-Imran ayat 26. Kalau kita baca mak surat ada dalamnya. Kalau kita baca manzil pun ada dalamnya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Katakanlah. Katakan. Jadi Allah suruh kita katakan. Walaupun ayat ini diberikan kepada Rasulullah SAW. Katakanlah wahai Muhammad. Maknanya Allah memerintah supaya Nabi SAW berkata dengan ini. Tapi sebenarnya Allah juga memerintahkan kita berkata. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Wahai Tuhan, wahai Allah. Wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan. Jadi yang pertama sekali
Kita nak lihat Allah menggambarkan bahawa Allah mempunyai kuasa pemerintah. Allah yang berkuasa ke atas segala sesuatu. Engkaulah yang memberi kuasa. Dan Allah lah yang memberi kuasa pemerintahan kepada siapa yang engkau kehendaki. Dan engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan daripada siapa yang engkau kehendaki. Jadi Allah yang bagi pemerintahan. Jadi kita tengok hari ini, yang berlaku dalam kehidupan kita ni, seseorang itu menjadi Perdana Menteri, seorang itu menjadi Presiden, seorang itu menjadi Sultan, Raja, seorang itu menjadi Ketua. Maka Allah yang memberikan kuasa pemerintahan kepada mereka. Allah mengizinkan, Allah memberi kuasa pemerintahan kepada mereka. Dan kemudian Allah juga akan mencabut. Allah akan mencabut kuasa pemerintahan daripada siapa-siapa saja yang dia kehendaki. Dan engkaulah yang memuliakan sesiapa yang engkau kehendaki. Kalau ada orang mulia, orang tu mulia, Allah yang bagi kemuliaan. Dan engkaulah yang menghina sesiapa yang engkau kehendaki. Engkau juga yang menghina, Allah yang menghina siapa-siapa yang dia kehendaki. Dalam kuasa engkau lah ya Allah segala kebaikan, dan sesungguhnya engkau berkuasa. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau berkuasa ke atas segala sesuatu. Jadi yang pertama ni tuan-tuan dan puan, kita nak kena rasa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengajar pada kita supaya mengiktiraf kuasa mutlak, kuasa sepenuhnya ialah kuasa Allah. Apa sahaja. So dia adalah Malik. Sama ada Malik ataupun Malik, kan? Malik ni raja. Malik ini adalah pemilik. Jadi nak sebut kat sini, sama ada dalam keadaan dia sebagai raja dan dia sebagai pemilik kepada segala yang ada. Kalau kita nampak orang tu ada kuasa, orang tu boleh buat apa-apa dia nak buat sekarang ni, contohnya, itu pun Allah bagi. Jangan kita ingat dia kuasa je. Allah bagi. Kita tengok bos kita ada kuasa, ada power, bos kita pun Allah bagi tu. Allah bagi. Jangan nampak dia bos, dia lebih tinggi daripada Allah. Allah bagi. Dan kemudian Allah boleh memberi dan Allah boleh mencabut. Allah boleh bagi kuasa, Allah boleh mencabut. Ini kita nak rasa dalam hati kita. Nak rasa. Dan kemudian Allah boleh memuliakan seseorang dan Allah boleh menghina seseorang. Allah boleh memulia dan boleh menghinakan seseorang itu. Sebab tu kalau kita tengok satu soalan ditanya pada saya. Bolehkah kita panggil Duli yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, Duli yang Maha Mulia. Ke bawah Duli yang Maha Mulia. Itu nama Allah tu Maha Mulia tu. Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Kan? Jadi kalau kita tengok apa makna, kan? Jadi sebenarnya, kalau kita tengok, boleh tak? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Kita bukan mensyirikkan Allah. Ke bawah. Duli. Duli ni apa maknanya duli? Duli ni daulat lah. Bukan. Bukan maksud daulat tu dia kemuliaan. Tak. Duli ni maknanya habuk kepada, kita kata, kepada tapak kasut. Habuk kepada tapak kasut. Duli. Ataupun habuk lah. Ataupun kita kata kekotoran lah. Dia habuk kepada tapak kasut. Duli. Jadi sebab tu, orang dulu-dulu panggil Duli yang Maha Mulia. Maksudnya, Sultan ini, Raja ni, Agung ni, Sultan ni, adalah habuk kepada tapak kasut. Yang Maha Mulia. Siapa yang Maha Mulia tu? Allah. Duli yang Maha Mulia. Jadi maknanya dia adalah habuk kepada Allah. Habuk hinalah. Jadi sebab tu kita sebut Duli yang Maha Mulia tu tak apa, sebab dia Duli tu maknanya dia bukannya dia tu Maha Mulia, tak. Dia tu adalah habuk lah. Tapak kasut tu, bawah tapak kaki tu. Kalau kita nak bayangkan lebih kurang lah makna dia. Mungkin tengok kamus nanti boleh faham lah. Jadi nak sebut kat sini, bahawa sesungguhnya Sultan
agung, Perdana Menteri, menteri, siapa sahaja yang ada kuasa, Allah yang bagi. Allah yang bagi. Sebab tu kita jangan rasa takut, jangan rasa bimbang. Kalau Allah bagi dia izin memerintah, maknanya Allah bagi dia izin memerintah. Dan Allah boleh cabut. Anytime Allah boleh cabut. Jadi apa tujuan ayat ini? Tujuan ayat ini kita nak merasakan dalam hati kita, nak tanam dalam diri kita, bahawa sesungguhnya semua urusan adalah milik Allah. Semua urusan milik Allah. Jadi kalau hari ini ada, kita nampak macam tentera-tentera Dajjal menguasai. Tentera Dajjal menguasai. Raja-raja yang jahat menguasai contohnya. Pemerintah yang jahat dunia ni menguasai. Pemerintahan dunia ni Dajjal ni menguasai. Maka Dajjal dia menguasai pun sebab Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada dia. Maknanya Allah izinlah. Jadi janganlah kita takut dengan kuasa dia, dan jangan kita rasa nak apa ni kan. Kita rasa macam down dah kan, down. Macam mana nak buat kan. Macam mana nak buat? Nak buatnya kita kembali kepada raja, kepada segala raja. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Baca tu. Jadi bila kita baca ni hati kita tenang lah. Kenapa tenang? Sebab kita tahu pemilik sebenarnya Allah. Jadi Allah bagi Dajjal berkuasa, tentera dia berkuasa, orang jahat berkuasa, Fir'aun berkuasa, Namrud berkuasa untuk ujian. Sebagai ujian. Sebagai ujian. Ujian kepada kita dan ujian kepada dia. Kita macam mana nak berdepan dengan kezaliman ni? Jadi kita tengok ayat 26. Kemudian ayat yang ke-27. Tulijul layla fin nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayti wa tukhrijul mayta minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Engkaulah ya Allah yang memasukkan malam ke dalam waktu siang. Bila malam ada, malam habis, siang keluar. Dan Engkaulah yang memasukkan waktu siang ke dalam waktu malam. Allah yang ubah siang malam ni. Siang malam ni Allah yang kuasa. Boleh tak Allah nak bagi malam aja? Boleh tak? Boleh. Boleh tak Allah nak bagi siang aja? Boleh. Tetapi kan Allah berkuasa, dia tentukan siang malam. Ada tempat 6 bulan malam, 6 bulan siang. Ada tempat macam itu kan. Di kawasan-kawasan kutub sana kan. Dan Engkaulah yang mengeluarkan yang hidup daripada yang mati. Dan Engkaulah mengeluarkan yang mati dari satu yang hidup. Jadi yang pertama tentang alam ini, siang malam. Siapa boleh kontrol siang malam? Tak ada orang boleh kontrol. Tak ada orang boleh kontrol. Allah saja. Tadi kuasa. Kemudian kemuliaan. Kemudian kehinaan. Kuasa, kemudian kemuliaan, kehinaan. Kemudian Allah cerita pula tentang alam ni. Kan? Malam, siang, malam. Kemudian Allah cerita pula berkenaan dengan yang hidup dan mati. Siapa yang boleh mengeluarkan sesuatu daripada yang mati, sesuatu daripada yang hidup? Kemudian Allah menggambarkan tentang rezeki pula. Engkau jugalah yang memberi rezeki kepada siapa yang engkau kedaki. Dan Engkaulah yang memberi kepada siapa yang kau kendaki, dan Engkau boleh menahan. Dan tidak ada sesuatu pun kan, tidak ada sesuatu pun yang terlepas, maknanya dia tidak ada tanpa hisap. Allah boleh bagi apa dia nak bagi. Kalau kita yakin dengan ayat ni, agak-agak kita sedih tak? Agak-agak. Kalau kita yakin dengan ayat ni, sedih tak kita? Hilang sedih kita. Kenapa hilang sedih kita? Kerana kita tahu yang berlaku pada hari ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, pemilik dia. Pemilik dia. Allah ambil nyawa anak kita. Allah ambil nyawa isteri kita, suami kita.
Allah ambil nyawa ayah kita, ibu kita. Allah ambil kesihatan kita. Allah ambil harta kita. Sebab dia pemilik. Dia malik, dia pemilik, dia raja. Jadi bila kita faham yang ini, akidah kita, maka kesedihan tu hilang. Sedih adalah sedih. Tapi kita boleh sabar. Kita boleh redha. Sebab bukan kita yang pemilik kan. Bukan kita yang berkuasa. Semua urusan ni Allah yang menentukan. Semua. Nanti kemudian kita akan bincang qada qadar pula. Macam mana qada qadar. Nanti kita bincang kemudian sikit. Itu ada satu tajuk dia. Jadi nak sebut kat sini, semua tu Allah punya. Semua Allah punya. Jadi kalau Allah bagi orang jahat datang ke tempat kita, kan, maka yang itu adalah merupakan daripada Allah juga. Kan? Biarkanlah orang jahat curi kita. Biar curi. Bukan maksudnya bila Allah bagi, kita kena biarkan. Tak. Allah bagi, kita kena bertindak mengikut syarak. Pertahankanlah diri kita. Sebab tu Allah gambarkan siapa yang mempertahankan diri dia daripada perompak dan sebagainya, mati, syahid. Siapa yang mempertahankan harta dia, mati, syahid. Siapa yang mempertahankan keluarganya, dia mati, syahid. Mempertahankan. Allah suruh pertahankan. Bukanlah maknanya terima aja. Orang nak perkosa isteri kita, biarlah. Orang nak ambil harta kita, biarlah. Bukan begitu. Tapi kita nak kena rasa dalam hati kita, semua itu daripada Allah. Semua daripada Allah. Dan bila semua daripada Allah, maka sudah tentulah, kan, kita ada rasa kekuatan. Allah izin. Allah izin. Tidak ada satu pun yang berlaku, melainkan semua itu Allah izin. Maka kalau kita nak marah pun, marah dengan iman. Kalau kita nak takut pun, takut dengan iman. Kalau kita nak gelisah dengan iman. Bukan gelisah sebarang-sebarang. Kan? Kita bimbang dengan iman. Jadi apa sahaja yang berlaku dalam kehidupan kita, kita tahu, ini Allah punya. Ini Allah punya. Ini satu yang kita kata pokok asas yang pertama sekali. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita pula. Ini ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ni ayatul kursi kita dah hafal lah. Cuba tengok makna dia. Allah, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang berhak kita sembah melainkan Dia. Tidak ada ilah. Ilah ni apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha illa. Tidak ada ilah. Kalau kita kata tidak ada ilah, kalau kita kata tidak ada Tuhan, Tuhan yang disembah melainkan Allah, melainkan Dia. Jadi Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, melainkan Dia. Jadi maksudnya apa? Maksudnya apabila kita dah sedar dah bahawa yang pertama syuur, perasaan Allah ni pemilik, Allah ni penguasa, Allah yang memberikan kemuliaan, Allah yang memberikan kehinaan, Allah yang menciptakan siang malam, langit, bumi, Allah SWT yang menjadikan semua, memberi rezeki, maka kita berkata tidak ada ilah melainkan Allah, melainkan Dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada ilah ni maknanya apa ilah ni? Ilah ni maknanya kalau kita kata terjemahan Tuhan ni maknanya yang diberi dua. Satu dia panggil Rabb. Rabb ni yang kita nampak dia punya penciptaan dia, kekuasaan dia yang di luar. Yang di luar ni. Semua ni Rabb, sifat-sifat Allah. Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam tu Rabb, Rububiyah. Sifat Allah sebagai pencipta tu Rabb. Sifat Allah yang maha berkuasa tu Rabb. Ilah ni apa pula ilah?
Ilah ni maknanya, oleh kerana Allah lah yang maha berkuasa. Allah lah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah lah yang maha agung. Allah yang maha sempurna. Kan? Sifat-sifat Allah tadi kan. Maka kita, dialah sahaja yang berhak untuk kita sembah. Maksudnya ilah ni, Tuhan yang berhak untuk kita sembah. Kita, ilah ni sifat kita. Sebab tu bila kita sebut, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Maksudnya tidak ada ilah melainkan Allah. Bila sebut ilah tu, kalau kita translate Tuhan. Tapi sebenarnya, bukanlah kita maksudkan ilah tu rububiyah. Yang maknanya dia mencipta sebagainya. Tapi yang lebih hakikinya, uluhiyah tadi ialah, kita sayang Allah. Kita menyembah Allah. Maknanya sifat uluhiyah kita. Kita, sifat hati kita ni. Kita tidak ada yang berhak untuk disembah melainkan Allah. Tidak ada yang berhak untuk disayangi melainkan Allah. Tidak ada berhak untuk kita takut melainkan Allah. Tidak ada yang berhak untuk kita sayang, cinta melainkan Allah. Tidak ada yang berhak untuk kita mengagung-agungkan dia melainkan Allah. Jadi sifat kita kepada Allah tu sebenarnya uluhiyah, sifat uluhiyah. Yang pertama cinta, al-hub. Yang kedua takut, al-khauf. Yang ketiga raja, ar-raja, kita berharap. Tidak ada yang berhak untuk kita letakkan harapan. Nak letak harapan tidak ada illallah melainkan Allah. Ar-raja. Ar-raja. Melainkan Allah. Kemudian tidak ada yang berhak untuk kita bergantung padanya, tawakal. Illallah melainkan Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi ilah tu dari dua makna lah. Yang pertama Rabb, sifat-sifat ketuhanan. Yang tu sifat-sifat Tuhan yang wajib kita, yang berhak kita sembah dia. Jadi maknanya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, dialah. Dialah Allah. Tidak ada yang berhak untuk disembah melainkan dia. Yang berdiri, yang hidup. Baik. Kita baca mana ni? Allah, tidak ada Tuhan, ilah yang berhak untuk disembah melainkan dia. Yang tetap hidup. Al-Hayyu, tetap hidup. Yang kekal selama-lamanya mentadbir. Yang kekal selama-lamanya mentakbir sekalian makhluk. Al-Qayyum, berdiri dengan sendiri. Yang tidak mengantuk, dia tidak mengantuk. Allah ni tak ada kelemahan. Allah sebut kat kita, mengantuk pun Allah tidak mengantuk. Kita ni bukan tidur, mengantuk. Kan tidak juga tidur. Dia tidak tidur, dia tidak terlalai. Dia tidak terlalai, dia tidak tidur. Dia tidak ada macam kita, lemah. Dialah yang memiliki segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, semua itu milik Allah. Dialah yang memberikan pertolongan. Dia yang memberi pertolongan, syafaat. Dan semua yang berlaku dengan izin dia. Semua yang berlaku dengan illa biizni. Tidak berlaku sesuatu illa biizni. Melainkan dengan izin dia. Dialah yang maha mengetahui apa yang ada di hadapan, apa yang ada di belakang. Yang di hadapan yang kita nampak, yang di belakang yang kita tak nampak. Dia yang maha mengetahui. Yang kita nampak, yang kita tak nampak. Yang terang dan yang nyata dengan yang ghaib. Dan sedangkan mereka tidak mengetahui sesuatu pun daripada ilmu melainkan apa yang Allah kehendaki. Ilmu yang ada kat kita ni pun Allah yang bagi. Bukan saya yang cakap ni. Memang saya nampak saya bercakap, tapi hakikatnya Allah yang bagi. Allah yang bagi. Ilmu tu pun Allah yang bagi. Allah yang punya ilmu. Jadi bila kita baca, cakap, sampaikan, mengajar, jangan kita rasa kita pandai. Kita rasa kita pandai. Kita rasa kita pandai, maknanya kita rasa diri kita yang berilmu. Padahal ilmu tu pun Allah bagi. Tak boleh rasa kita pandai. Kita nak rasa rendah diri ke Allah. Tawaduk pada Allah. Jadi tak boleh nak rasa kita pandai. Kita berilmu, Allah bagi ilmu tu. Kemudian Allah gambarkan, tidak ada ilmu melainkan apa yang dikehendakinya, apa yang dibagi pada kita. Maka luasnya kursi Allah meliputi langit dan bumi, kursi Allah. Dan tidaklah menjadi keberatan kepada Allah menjaga apa yang ada di antaranya. Wala ya'uduhu hifdhuhuma.
Tidak ada yang menjadi berat, tidak satu pun yang susah. Untuk Allah nak jaga. Semua tu Allah nak jaga tak susah. Bayangkan tuan-tuan, hebatnya Allah ni. Hebat Allah ni. Kita ni nak jaga diri kita pun susah. Kan? Kita nak jaga diri kita pun susah. Contohnya kan, nak makan, nak minum, kan? Nak apa, nak buat apa, nak gosok gigi, susah. Mata kita pun kan, nak jaga mata. Kalau dah rabun dah. Nak jaga mata pun payah. Tapi Allah tak berat. Nak jaga kita semua tak berat. Allah, setiap perkara yang berlaku dia ada peraturan dia. Dia ada sunnah dia. Ada sunnatullah, ada peraturan Allah. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Dan Allah tidak berat kepada dia. Dan mengurus, menjaga, memelihara apa yang ada. Dan dialah Al-Alim, iaitu yang maha tinggi. Al-Azim, yang maha agung, yang maha mulia. Jadi, cuba tuan-tuan, puan-puan sekalian, baca ayat kursi ni, tengok makna dia. Bila kita tengok makna dia, maka kita faham tak? Allah sedang memperkenalkan dirinya pada kita. Dirinya sebagai Rabb, sebagai ilah. Sebagai Tuhan, sebagai yang berhak untuk disembah. Dan bila kita baca ayat kursi ni, contohnya, maka hilang segala kesedihan, ketakutan, kebimbangan sebab kita serah diri kita pada Allah. Sebab itulah bila kita membaca ayat kursi ni adalah dalam banyak-banyak ayat dalam Quran, ayat kursi inilah yang paling banyak menyebut nama Allah. Dari bilangan namanya banyak nama Allah tu, ataupun yang sebut namanya huwa tu pun rujuk pada dia, hu tu pun rujuk kat dia kan. Jadi yang paling banyak sekali sebut nama Allah dalam Quran ni ayat kursi. Sebab itulah bila kita ada kesempitan, baca ayat kursi. Selain daripada Fatihah, baca ayat kursi. Kita ketakutan apa kan? Sebab Allah dah gambarkan sini. Siapa yang lagi boleh tolong kita? Siapa lagi yang boleh mengizinkan sesuatu itu berlaku? Siapa lagi yang boleh memberikan kita pengetahuan ilmu? Siapa yang mengetahui di hadapan dan di belakang? Siapa yang mengurus? Siapa yang mentadbir? Kan? Semua Allah sebut dalam ni. Jadi sebab itu bila kita baca ayat kursi ni, kita baca dengan rendah diri. Jangan baca dengan sombong. Baca dengan rendah diri. Kemudian kita bukan saja baca dengan rendah diri, kita baca dengan penuh keyakinan. Keyakinan kita. Contohnya kalau tuan-tuan ada masalah gangguan yang kita tak nampak. Jin contohnya kan, syaitan kan. Baca ayat kursi je. Tapi kita baca dengan iman. Dengan iman. Kita baca dengan iman, dengan yakin. Dengan kita rasa perasaan kita betul-betul merendah diri kepada Allah. Kita serahkan diri kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itulah dan Allah SWT akan membantu kita. Allah akan menunjukkan kekuasaan dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Jadi bila kita baca tu, kita ingat apa makna dia. Satu-satu. Bila kita baca, kita ingat. Kan? Kalau boleh kita hafal makna dia sekali lah kan. Kalau boleh lah. Kemudian kita tengok. Kemudian kita rendah diri. Kemudian kita minta ke Allah. Contohnya. Kan, ada gangguan. Gangguan sihir. Maka antara pagar maknanya pertolongan Allah ni, pagar yang hebat sekali ialah ayat kursi dibaca 7 kali. Ini tuan-tuan guru kita ajar kita kan. Ini gangguan kita tak nampak ni. Apa dia, sihir sebagainya. Kita amalkan. Ayat kursi 7 kali. Kita baca ayat kursi.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai habis. Kemudian kita baca dalam tu, lepas tu kita baca doa. Ya Allah. Bukan masa baca, selepas baca tu kita baca doa dalam hati kita. Ya Allah, dengan barakah. Barakah ni apa ni? Dengan kemuliaan yang Engkau berikan kepada ayat-ayat-Mu. Dengan kemuliaan yang Engkau ada. Maksudnya ayat ini kan semua puji Allah ni. Kan semua puji Allah. Dengan kemuliaan ayatul kursi ini. Barakahnya. Kita minta barakah daripada... Boleh tak minta barakah daripada Allah? Boleh atau tak boleh pula. Dia Tuhan kita, minta kat dia lah. Kita minta barakah pada dia kan. Ya Allah, dengan barakah ayatul kursi ini. Engkau benalah tembok cahaya di hadapan aku. Yang tidak boleh ditembus oleh mana-mana makhluk-Mu. Yang nampak atau yang tidak nampak. Minta ke Allah. Ataupun yang berniat jahat. Minta ke Allah. Baca satu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ni saya sebut ni aplikasi kan. Aplikasi Ini ulama-ulama kita buat. Tak, ni dalam hadis tak ada. Tapi ulama kita buat. Dan Allah bagi. Sebab ni doa kita. Doa kita. Minta tembok di hadapan kita. Siapa yang ada kena sihir tu, minta tembok. Ya Allah, janganlah ada satu makhluk boleh tembus daripada depan aku ni. Kemudian baca ayat kedua pula. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Kita baca pula yang ayat kedua. Lepas habis baca tu, Ya Allah, dengan barakah ayat kursi ini, Ya Allah, Engkau binalah tembok cahaya. Ataupun kota, bukan tembok lah, kota cahaya. Kota ni besar, besar. Kota cahaya di belakang aku. Yang tidak boleh ditembusi oleh mana-mana makhluk yang berniat jahat kepada aku. Dia tak boleh tembus. Dia nak sihir pun tak boleh tembus. Tak boleh tembus, tuan-tuan. Kanan, depan, belakang. Yang ketiga, kanan, kiri. Yang keempat, atas, bawah. Keenam dan ketujuh. 1, 2, 3, 4. 5 atas, 6 bawah. Yang ketujuh, yang ketujuh apa? Yang ketujuh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita baca ayat kursi tadi. Kita minta, habis tu kita baca. Ya Allah, dengan barakah ayatul kursi ini, Ya Allah, nama-nama-Mu yang mulia, Ya Allah, Engkau tutuplah segala ruang-ruang, rongga-rongga yang ada dalam pada aku ini, supaya tidak dimasuki oleh sihir ataupun dimasuki oleh makhluk-makhluk yang berniat jahat. Yang ketujuh, kita minta Allah tutup semua tubuh badan kita ini daripada segala gangguan makhluk-makhluk yang berbuat jahat. Amalkan tuan-tuan tiap kali lepas sembahyang. Kalau boleh selama 40 hari. 40 hari. Ini tembok ayatul kursi. Ni sihir insya-Allah tak boleh tembus. Tapi nak buat tu nak buat tu. Kalau dah lepas 40 hari tak apa, buat subuh aja. Subuh aja dengan maghrib. Pagi subuh, maghrib. Subuh, maghrib. Dia akan dia merupakan doa yang kita mengambil barakah daripada nama Allah. Ayatul kursi. Ini kalau gangguan, saya sebut kalau ada gangguan lah. Kalau tak ada gangguan pun buatlah. Ini tembok Bukanlah bermakna bila ada satu kecederaan datang, tembok itu menghalang. Kalau Allah izin datang. Tapi nak sebut sini, kan, bila kita melakukan yang ini, Allah SWT akan melindungi kita daripada sihir. Sihir yang tak nampak ni, kalau nampak tak apa lagi, kita boleh elak. Kan? Katakanlah ada orang bagi ni, kita boleh elak sikit. Sihir boleh elak, tak boleh elak. Kan? Mana kita nampak dia kan. Jadi ini ada antara contoh. Bagaimana sebenarnya ayatul kursi ni cukup hebat. Bukan dia hebat sebab ayat-ayat tadi, tapi kerana makna yang ada dalamnya. Kerana hakikatnya ni firman Allah. Firman Allah. Dan Allah memperkenalkan diri dia. Ini ada antara perkara yang penting. Begitu juga kalau kita rasa takut apa. Sebab dalam ayat kursi kita baca, cuba tengok makna dia. Ini satu yang hebat makna dia. Baik, kemudian selepas itu Allah gambarkan dalam surah, contohnya dalam surah Al-Mujadilah ataupun
Al-Mujadalah kan? Ayat yang ke-7. Ini pun satu juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala aksara illa huwa ma'ahum aynama kanu summa yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Ni ayat ni Allah nak nyatakan kepada kita apa pula? Tidakkah kamu memikirkan? Tidakkah kamu terfikir? Kita ni tak terfikir ke? Macam itulah. Bahawa sesungguhnya Allah mengetahui segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Dia yang mencipta. Dia yang berkuasa. Dia yang maha agung kan. Dia semua dia tahu. Allah tahu. Kita mungkin lupa apa kita buat semalam. Kita tak ingat. Tapi Allah ingat. Allah tahu. Allah bukan macam kita pelupa. Allah bukan macam kita tidur. Kan? Allah bukan macam kita. Kita apa? Kan? Mengantuk. Kan? Tidakkah engkau terfikir bahawa sesungguhnya Allah mengetahui segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi? Tidak berlaku bisikan antara 3 orang, melainkan dialah keempat. Kita berbisik-bisik. Bisik ni najwa ni bisik. Najwa ni bisikan yang tak elok. Najwa, bukanlah nama saya Najwa kan. Nur Najwa kan. Cahaya bisikan kan. Najwa bisikan yang tak elok kan. Berbisik-bisik ni, nak merancang sesuatu ni. Tidaklah berbisik antara 3 orang, melainkan dialah yang keempat. Allah yang keempat. Maksudnya Allah tahu. Dan tidaklah berlaku antara 5 orang, melainkan dia yang ke-6. Jadi Allah nak gambarkan kita apa? Satu sifat apa? Ar-Raqib. Allah ni Ar-Raqib. Allah ni maha mengawasi. Allah maha mengawasi. Jadi kalau kita terjatuh masuk longkang, kan, adakah sebab Allah tidak mengawasi kita? Tak. Memang Allah bagi kita masuk longkang. Kita terpelecok kaki kita. Adakah Allah tidak mengawasi? Allah memang bagi kaki kita terpelecok. Jadi kenapa kita nak sedih sangat? Bila ayah kita meninggal, mak kita meninggal, anak kita meninggal, memang Allah ambil mereka. Memang Allah ambil mereka. Jadi kita tak sedih lah. Allah yang ambil. Bukannya yang ambil tu Dajjal. Allah yang ambil. Kan? Baik, tidak berlaku bisikan 3 orang, melainkan dialah yang keempat. Tidak berlaku bisikan 5 orang, melainkan dia yang ke-6. Tidak ada yang kurang bilangan dari itu dan tidak yang lebih ramai. Melainkan ada bersama-sama mereka. Allah bersama-sama dengan mereka. Di mana sahaja mereka berada. Jadi tuan-tuan dan puan, kita rasa tak ayat ni? Macam mana nak amalkan ayat ni? Ya, macam mana nak amalkan ayat ni? Kan? Aynama kanu summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Wala aksara illahu. Tidaklah ramai, tidaklah sikit, melainkan Allah akan bersama dengan mereka. Ma'ahum aynama kanu. Di mana sahaja. Aynama kanu. Di mana sahaja mereka berada. Jadi sebut kat sini, Allah gambarkan kita apa? Macam mana nak amalkan ni? Nak amalkan ni, kan, kita nak kena rasa satu perasaan. Ma'iyatullah disebut. Syu'ur ma'iyatullah. Rasa bersama Allah. Bersama Allah. Jadi, kita duduk macam gini, kita nak rasa Allah bersama kita. Kita nak rasa Allah bersama kita. Allahu ma'i. Allah bersama aku. Jadi, sebut ini, bila kita rasa Allah bersama kita ni, kita tak nak rasa kita seorang-seorang. Tak nak rasa kita seorang-seorang. Kita rasa Allah sentiasa memerhatikan kita. Kita rasa Allah sentiasa mendengar kita. Yang kita bisik-bisik. Dia mengetahui yang kita tutup rahsia. Dia tahu semua. Tak ada tempat kita boleh nak tipu, nak bohong. Tak ada tempat kita boleh sembunyi. Melainkan dia sentiasa bersama-sama dengan mereka. Di mana saja mereka berada. Kemudian, dia akan memberitahu pada hari kiamat nanti apa yang dikerjakan. Subhanallah. Jadi Allah tahu dan kemudian Allah akan beritahu.
Engkau dulu dekat dunia, engkau sedih sangat, engkau takut sangat, engkau bimbang sangat, kan? Aku kan memberikan kau bala, memberikan bencana, ujian, kesenangan, kesusahan, tapi engkau terputus daripada aku. Jadi Allah Maha mengetahui atas setiap sesuatu. Ini syuur ma'iyatullah, rasa bersama dengan Allah. Allah SWT bukan saja mencipta. Allah bukan saja berkuasa. Allah bukan saja berkuasa. Allah bukan saja mencipta. Dia memiliki semua. Allah tahu apa yang berlaku pada kita. Allah tahu apa yang berlaku pada kita. Jadi bila berlaku kepada kita sesuatu, kan, maka sudah tentu perkara itu Allah tahu. Ini Allah sebut dalam Quran, kan? Jadi bila kita tahu yang Allah tahu, takkanlah kita nak sedih. Kan? Allah tahu. Kan? Macam contoh, kan, kita kena buang ke sekolah. Katalah kita kena buang kerja lah. Sekolah dulu, buang kerja. Kita kena buang kerja. Kita berbalik rumah sedih. Tiba-tiba kita nampak bapak kita. Bapak kita ada kat situ. Kan? Kita kena buang kerja, muka kita dah sedih sangat kena buang kerja. Yang buang kerja bos kita. Bos kita buang kita kerja, buang kerja. Engkau ni sekian-sekian, aku pecat kau lah hari ni. Kita buang. Balik-balik tengok bapak kita ada kat rumah. Bapak kita dah tunggu dah. Minum kopi apa semua dengan isteri kita, ke keluarga kita semua dengan bapak kita. Kan bapak kita, salam, mari sini, masuk, duduk. Lepas tu bapak kita, kenapa kamu ni sedih sangat? Tak ada ya, yang saya kena buang kerja. Kena buang kerja. Kenapa? Kita pun cerita, kan. Kita punya bersih lah, kan. Rupa-rupanya ayah kita tu, dia pemilik syarikat tu. Kita pun tak tahu. Dia pemilik syarikat tu. Dia pemilik syarikat tu. Kan? Kemudian, kan? Tak apalah, kamu kena berhenti sebagainya, tak apa. Tak adil ayah, kan? Kenapa bos tu pecat saya? Padahal saya dah cuba buat terbaik, tapi dia pecat juga saya. Kenapa ayah? Ayah kata, senyum ayah, kan. Ayah kata, tak apalah. Biarlah, kan ada rezeki lain lagi. Ayah kita cakap kita, kan. Rupanya ayah kita dah beli syarikat tu. Ayah kita tuan punya syarikat tu. Dia yang paling tinggi sekali. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Tentu ada hikmah yang besar. Apa hikmah ayah? Tak ada duit dah ni. Macam inilah. Kau kerja dengan ayah je lah. Alah, ayah, syarikat ayah besar sangat. Saya tak mampu nak ikut. Kau kerja. Rupa-rupanya, ayah kita pecatkan kita daripada tempat kerja tu, supaya kita kerja dengan dia terus. Direct bawah dia. Sebab dia nak ambil kita, kan, dekat dengan dia, gantikan tempat dia. Menjaga semua syarikat-syarikat yang lain. Ini macam drama Melayu. Hakikatnya, Allah Subhanahu Wa Taala mengambil sesuatu daripada kita yang kita sayang. Sesuatu yang kita suka. Sesuatu yang dekat dengan kita. Kenapa agaknya? Kenapa? Sesuatu yang kita sayang sampai menangis kita. Contohnya, kehormatan kita. Orang fitnah kita. Fitnah macam-macam. Orang fitnah macam-macam. Orang rompak kita. Sesuatu yang sayang. Kehormatan kita, kemuliaan kita, keluarga kita, harta yang kita sayang. Rupa-rupanya Allah nak dekatkan kita dengan dia. Allah nak dekatkan kita dengan dia. Macam ayah kita tadi. Dia tengok kita ni workaholic. Kerja siang, malam, pagi, petang. Bekerja sebagai kuli dalam syarikat tu. Ayah kita kaya. Kan? Dia kaya, dia tak manjakan kita sebab dia suruh kita ni jadi kuat. Dia tak manjakan. Dia cerdik, dia ayah yang cerdik lah. Kalau yang bodoh, dia bagi. Dia bagi duit. Macam, tak maaf, sensitif sikit lah. Saya tengok dalam apa namanya, salah satu daripada dokumentari. Kan, anak kepada seorang sultan. Kan, dia boleh habiskan 20 juta, 20 bilion. Dalam masa sekelip mata aja, 20 bilion dia boleh habiskan sekelip mata. Dia beli ni begini. Dia suka travel. Ni anak sultan. Jangan tanya saya sultan mana lah. Kan. Dia kaya. Orang kaya. Antara kaya terdunia. Kan. Dia pergi satu tempat. Dia pergi ke London ke mana ke. Orang duduk kat hotel. Tak. Dia beli hotel. Dia beli 5 5-star hotel. Dia beli hotel tu. Bukan untuk dia je. Untuk dia. Baik. Jadi. Kan. Memang mewah lah. Itu bapak yang tak pandai lah. Bagi kemewahan pada anak.
kemewahan tanpa mengajar anak tu boleh berdikari, besok bapak mati, harta habis, anak macam mana? Anak pun dapat harta bapak lah kan. Tapi dia pandai tak? Tak pandai, tak cerdik. Jadi bapak yang pandai dia bagi anak dia tu belajar hidup, pengalaman, berdikari, kuat. Jadi Allah SWT yang maha bijaksana, dia suruh kita kuat. Maka dia ajar kita. Bila kita sayang sangat dengan sesuatu. Kita sayang apa? Sayang anak. Kita sayang isteri, suami. Yang sayang sangat dengan sesuatu. Maka Allah uji sesuatu itu diambil. Kalau dia sayang kita lah. Maka dia ambil. Kenapa dia ambil? Supaya kita dekat dengan dia. Allah nak bagi sesuatu yang lebih baik pada kita. Bukan sebab Allah tak tahu. Bukan sebab Allah tak tahu. Macam kita tadi balik rumah, kena buang kerja. Bapak kita tahu. Bukan kata bos yang suruh buang. Tak. Bapak yang arah. Bos tu, kamu pecat anak aku. Kamu pecat anak aku hari ni. Tuan, kenapa tuan? Saya buat salah ke apa? Tak, bukan. Kau pecat anak aku. Maka bos mengatakan datang ni, hari ni kamu kena pecat. Kenapa? Tak ada apa, saya saja mau pecat. Kan? Kita pun sedih kan. Dia bagi gaji 2 bulan, 3 bulan. Dia bagi, tak apa, aku bagi kau gaji 3 bulan. Kau pecat. Arahan bos. Siapa bos? Ayah dia. Kenapa ayah dia pecat? Sebab dia nak ayah dia nak anak tadi bekerja dengan dia, dekat dengan dia. Dia nak ajar semua yang ada dekat dia. Dia nak anak ni mewarisi harta dia, bukan jadi kuli. Dia nak suruh anak jadi bos. Jadi MD, Managing Director. Nak menguasai syarikat. Ayah dia suruh pecat kerja tu. Sama dengan kita. Dalam ayat ni Allah gambarkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala kan maha mengetahui apa yang berlaku pada kita. Tidak ada satu pun, melainkan semua dia tahu. Jadi Allah tarik kesayangan kita, tarik kesukaan kita, tarik kita punya kesihatan, dia tarik apa-apa kita. Kenapa? Sebab Allah nak suruh kita dekat dengan dia. Macam mana dekat dengan dia? Barulah kita boleh menangis. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, rupanya kan Allah nak suruh kita dekat dengan dia. Barulah kita angkat tangan, barulah kita berdoa boleh menangis. Kalau tak sebelum ni berdoa kan, Ya Allah macam biasa, macam itu, tak ada perasaan. Tak ada perasaan. Jadi Allah Maha mengetahui. Jadi kita nak rasa dalam hati kita, nak tanam dalam hati kita bahawa Allah Maha mengetahui. Apa yang berlaku pada aku ni, Allah Maha mengetahui. Bukan Allah tak tahu. Bukan Allah tak nak tolong. Bukan Allah tak nak tolong. Allah nak tolong lah tu. Anak kita yang mati tu, mungkin dengan sebab sabar kita, redha kita, dengan sebab kita semakin takarub dengan Allah. Ibu kita yang meninggal dunia, ayah kita yang meninggal dunia, mungkin banyak dosa, mungkin banyak perkara, kita boleh dengan sebab kita ni dekat, maka Allah mengampunkan dosa ayah dan ibu kita. Allah ampunkan dosa dia. Sebab anak. Boleh tak anak bagi syafaat kat ibu bapa? Boleh. Awak tak boleh pula. Awak tak boleh pula. Kita boleh bagi syafaat pada kawan-kawan sahabat. Apa lagi kat mak ayah kita kan? Lagilah mak ayah kita nak bawa. Kalau macam saya ni tuan-tuan. Saya dulu masa belajar dulu banyak. Saya kadang-kadang ada masalah. Kadang-kadang ada masalah keuangan. Saya sebutlah. Masa belajar ni. Saya banyak bergerak ke sana sini. Ke sana sini kan. Jadi kadang-kadang ada masalah keuangan masa saya belajar dulu. Banyak masalah keuangan. Sampai peringkat saya terpaksa pinjam. Pinjam dengan siapa? Antara orang yang saya pinjam, mertua saya. Saya pinjam mertua saya. Banyak juga kan. Tapi sikit-sikit. Dia bukan banyak sekaligus tak. Sikit-sikit lah. Kan? Melalui isteri pada masa itu. Kan? Saya pinjam sikit-sikit. Kemudian saya bayarlah bila dah bekerja. Jadi mengajar di UAE, saya bayarlah, bayar sikit-sikit. Apa yang semampu saya bayar sikit-sikit. Tapi tuan-tuan, hati saya apa? Saya rasa, Ya Allah, kalau aku besok lah, kalau akulah, Engkau bagi aku satu kekuatan, mereka lah antara orang yang akan aku syafaat, bagi syafaat. Ini azam saya. Azam saya. Dia tolong saya. Ketika saya susah berhadapan dengan ni, kerana pelajar-pelajar saya pergi sana ke sini kan, masa itulah. Jadi banyak tolong saya masa tu, alhamdulillah. Walaupun dah meninggal dunia dah. Saya kata dalam hati saya. Ni saya sebut, saya perasaan saya kan, saya rasa hati.
Ya Allah, kalaulah besok aku ada sesuatu dekat akhirat, kalau adalah sesuatu yang baik yang boleh, kalau ada, Ya Allah, dialah. Kalau aku boleh bagi syafaat pada, kalau aku mati syahid, saya nak mati syahid. Saya cita-cita saya mati syahid. Kan, kalaulah Allah izin cita-cita ni dapat Allah bagi rahmat dan barakah, Allah izin mati syahid, katakan. Kan, antara orang yang saya terfikir nak ajak, nak bawa masuk, kalaulah katakan saya, kalau kata Allah izin lah, saya tak tahu layak tak layak, tapi nak sebut kalau Allah izin, kan, inilah orang ni. Ni, bab betul saya, kan, dah meninggal dunia dah. Bapak mertua dan mak mertua. Dia banyak tolong saya. Saya terasa sampai sekarang ni. Masa saya belajar dulu tu, masa awal 20-an, kan, saya rasa sampai sekarang. Kan. Tapi saya rasa silat-silat dia yang bagi syafaat kat saya. Sebab dia lebih baik daripada saya, kan. Dia yang bagi syafaat kat saya. Kan. Tapi saya rasa macam itu. Jadi mungkin kadang-kadang Allah ambil mak ayah kita, Allah ambil sahabat kita, Allah ambil orang yang kita sayang, suami kita, anak kita, Allah ambil orang yang kita sayang tadi. Dan kita sabar. Dan kita redha. Dan kita dekat diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan? Dengan barakahnya kita sabar, redha, kita sayang Allah, lagi dekat dengan Allah, takarub dengan Allah. Mungkin dengan asbab-asbab tersebut, kan, dosa-dosa suami kita, ayah kita, mak kita, dosa-dosa tu Allah ampunkan. Kita boleh bagi syafaat kat dia. Besar tak? Besar. Jadi Allah nak bagi sesuatu yang lebih baik pada kita sebenarnya. Kita ingat, Ya Allah, kenapalah engkau ambil anak aku daripada awal lagi kecil-kecil, dah ambil, Ya Allah, kita katakan. Kita tak tahu. Sebab kita tidak berfikir macam mana yang Allah yang maha bijaksana. Kita berfikir sekadar otak kita je. Allah punya logik, Allah punya rasional, Allah punya hikmah, Allah punya bijaksana. Maha agung. Kita tak boleh nak terfikir. Kan? Jadi, ini digambarkan oleh ayat ini. Jadi kita nak kena rasa Allah mengetahui. Allah berfirman dalam Al-Quran. Ini ayat yang lain pula. Allah SWT menyatakan kepada kita. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Subhanallah. Ini surah apa ni? Yunus ayat 107. Yunus 107. Ni ayat ni pujuk kita ni. Ayat yang memujuk kita. Kalau kita kenal Allah sebagai raja, Allah sebagai pemilik, ayat-ayat ni memujuk kita. Jikalau dan sekiranya Allah menimpakan bahaya kepada kamu, Allah bagi bahaya pada kamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan selain daripada dia. Kalau Allah izin satu bahaya datang kepada kita, tak ada orang boleh tahan. Tak ada orang boleh tahan. Dan sekiranya Allah menghendaki kebaikan kepada kamu, Allah nak bagi kebaikan kepada kamu, tidak ada yang dapat menghalangnya. Kecuali Allah, kurnia Allah. Tidak ada dapat menghalang kurnia Allah. Kalau Allah nak bagi baik kat kita, Allah nak bagi kaya, nak bagi jawatan, nak bagi pekerjaan, nak bagi kesihatan, nak bagi isteri yang cantik, yang saleha, nak bagi suami yang handsome, yang hebat, nak bagi anak-anak yang baik, anak-anak yang salihin. Tak ada orang boleh halang kurnia dia. Tapi Allah tak bagi. Maka kebaikan itu diberikan olehnya kepada yang dikehendaki. Allah bagi pada siapa yang dia nak daripada hamba-hambanya. Wahwal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun. Kenapa Allah sebut Allah Maha Pengampun? Kerana kita banyak buruk sangka ke Allah. Kita buruk sangka ke Allah. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Ma asaba min musibah. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an. Minta maaf, tulisan ni dia
Ni saya baca, saya punya nota lama-lama dulu, saya pun tak hafal ayat ni. Tapi nak sebut kat sini, saya baca dia punya makna lah. Dia dah jadi kelabu dah, tak boleh nak baca. Tidak ada satu musibah yang terjadi di bumi ini, atau yang mengenai dirimu semua, melainkan telah tercantum dalam kitab yang telah dicatatkan sebelum kami laksanakan kejadian itu. Sesungguhnya hal yang demikian adalah mudah bagi Allah. Jadi nak sebut kat sini, siapa kita? Siapakah kita untuk nak merasakan tak patut Allah buat macam ini? Kita ni hanyalah hamba. Allah memilih kita kan? Dan sebab itulah di sini kita nak merasakan orang-orang sebelum kita, orang-orang yang hebat yang ada, semuanya itu adalah merupakan milik Allah. Dan sekiranya kita ada musuh, macam sekarang ni kita ada musuh. Ada musuh tak? Ada. Awak tak ada musuh pula. Orang yang memusuhi Allah, dia akan memusuhi kita kalau kita ikut Allah. Jadi siapakah yang ada, yang muslimin ataupun yang musuh-musuh Allah, semua itu adalah merupakan di bawah kuasa Allah. Siapa yang ada di langit dan di bumi, semua itu adalah dalam kekuasaan Allah. Termasuklah siapa yang menghidup sebelum kita, jin. Di kalangan jin pun dalam kuasa Allah SWT. Maka maksudnya kat sini tuan-tuan, Allah maha berkuasa dan Allah tidak pernah lalai. Macam kita lalai, macam kita tidur, ngantuk dan sebagainya. Dan Allah mengetahui segala yang berlaku secara detail. Allah tahu detail. Tidak ada satu helai daun yang jatuh di hutan yang belantara. Hutan belantara. Ada selai daun jatuh. Melainkan Allah tahu daun tu jatuh kat mana, macam mana dia jatuh, dia pusing macam mana, berapa kali pusing. Allah tahu semua. Ini pengetahuan Allah. Detail. Bukan macam kita. Kita tak detail. Kita main agak-agak aja. Allah tahu detail. Jadi, bila Allah tahu detail, maka adakah kita rasa sedih lagi bila Allah yang maha mengetahui, maha detail pengetahuannya tadi, kita sedih lagi dengan apa yang berlaku pada kita? Maka ketika itulah keyakinan kepada Allah tadi menjadikan kita, memujuk kita. Kita dipujuklah. Maka, di manakah keyakinan kita kepada Allah? Ini masalah iman tadi. Di mana keyakinan kita kepada Allah? Allah bagi kita susah. Mana keyakinan kita pada Allah? Doa kita tidak akan hilang. Kita berdoa, Allah tidak akan sia-siakan. Allah pasti mendengar doa kita. Dan Allah tahu kejujuran kita. Jujur ke tak jujur ke, ikhlas tak ikhlas, Allah tahu. Sampai peringkat macam tu, Allah tahu. Tabarakallahu ta'ala. Maka sebab itulah, barangkali pada hari ini, kita menghadapkan kesedihan, kesusahan. Maka apabila kita melihat bahawa semua daripada Allah, kesedihan itu menyebabkan kita boleh tersenyum. Kita boleh tersenyum. Ya Allah, Engkau ambil suami aku. Ya Allah, Engkau ambil ayah aku, ibu aku. Rupa-rupanya Engkau nak aku dekat dengan Kau. Tersenyum kita. Tersenyum. Sebab di situ ada kebaikan yang banyak. Jadi sebab itulah, bila kita faham kondisi ini, maka apa yang kita nak belajar? Apa yang kita nak dapat pengajaran daripada pengetahuan kita ini? Maka yang kita nak belajar, tuan-tuan, ini ambil ini nota, ini penting ni. Selagi Allah bersama kita, tidak ada satu pun yang perlu kita susahkan. Tidak ada satu pun yang perlu kita rasa sakit. Selagi Allah bersama kita. Maknanya, selagi kita beriman dengan Allah, kita yakin dengan Allah, kita seorang Islam, seorang Muslim, seorang yang mukmin, seorang bertakwa, selagi kita buat benda yang Allah redha, maka selagi itu tidak ada kebimbangan pada kita. Kenapa? Allah bersama kita. Allah sentiasa bersama kita. Sebab tu Allah gambarkan
Ala inna awliya Allah. Awliya Allah ini. La khawfun alaihim. Walahum yahzanun. Tidak ada pada dia ketakutan. Tidak ada kesedihan. Kenapa? Sebab dia tahu. Allah bersama dia. Maka selagi Allah bersama dia, selagi itu tidak ada sesuatu pun yang kita bimbangkan. Ini satu yang hakikat yang kita tak boleh nak dapat lagi ni. Sebab kita masih lagi jauh dengan Allah ni. Kita masih jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu ketika datang satu delegasi daripada Yaman yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami datang untuk bertanya kepada kamu satu perkara." Datang jauh-jauh dari Yaman sampai Madinah nak tanya satu soalan. Maka Rasulullah tentang perkara ini, satu perkara ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allahu Ahad. Allah itu Maha Esa. Dan dia berada di tempat yang tidak diketahui. Dia sentiasa berada di tempat yang kita tak perasan. Kita tak tahu. Sentiasa Allah mengetahui dan Allah berada. Maksudnya tidak diketahui oleh makhluk. Siapa pun kita tak tahu. Tapi Allah tahu. Siapa pun. Kan? Tidak seorang pun mengetahuinya. Tak seorang pun mengetahuinya apa yang Allah buat. Apa yang Allah ni. Kita tak nampak. Tapi Allah Ahad. Allah mengetahui. Allah Maha Esa tadi. Kemudiannya dia kata. Kan? Kita berbincang tentang bumi. Bumi ini milik Allah. Kemudian kita diciptakan untuk tinggal di sana. Jadi Allah jadikan bumi ini. Kemudian kita diciptakan untuk tinggal di bumi ini. Maka Allah pun memulakan penciptaan dia. Tiup roh kepada jasad Adam. Dan kemudian akhirnya alam pun dicipta dicipta oleh Allah. Dan kemudian tiupan sangkakala dikiamatkan. Lepas tu dikiamatkan. Ini ayat Quran pula. Saya baca makna dia saja. Dan pada saat itulah Allah berseru, milik siapakah seluruh kerajaan sekarang ini? Milik siapakah kerajaan yang ada pada hari ini? Tidak ada seorang pun menjawab. Kerana memang tidak ada seorang pun makhluk. Masa itu tak ada orang lagi. Kan? Kemudian Allah berfirman, seluruh kerajaan hari ini adalah milik Allah. Yang Maha Esa. Yang Maha Pemaksa. Allah Al-Jabbar. Allah Ahad. Jadi, nak sebut kat sini, datang kawan-kawan daripada Yaman. Orang-orang daripada Yaman tanya soalan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tanya tentang Allah. Siapa Allah ni? Kan? Cerita tentang Tuhan, Allah. Maka Allah digambarkan oleh Rasulullah SAW. Allahu Ahad. Allah ni, dia Ahad, dia Esa. Dan kemudian, dia berada di mana-mana sahaja. Maknanya, tempat kita tak tahu. Tak bagaimana, semua dia berada di situ. Dia mengetahui. Dan tidak ada makhluk pun yang mengetahui bagaimana dia diciptakan mula-mula. Maknanya daripada macam mana dia bermula, macam mana Allah merancang, apa sebagainya itu kan. Itu semua kita tak tahu. Itu semua kebijaksanaan Allah. Dan kemudian daripada penciptaan itu, daripada Adam sebagainya, sampailah hari kiamat. Rasulullah ceritalah secara ringkasnya. Kemudian Allah bertanya. Sedangkan makhluk tak ada lagi. Ini Nabi sebut. Siapakah pemilik seluruh ini? Siapakah memiliki kerajaan seluruh ini? Tak ada orang boleh jawab. Sebab masa itu tak ada orang lagi. Seorang tak ada lagi. Nak sebut kat sini, Allah SWT ni. Dia Al-Ghaib. Yang Maha Ghaib. Sebelum ada berlaku semua ni pun. Kita tak ada lagi. Dia ada dah. Dia dah bijaksana dah. Dia dah Maha Agung dah. Sehinggalah kita dicipta. Maka Allah berfirman kepada kita, sesungguhnya kerajaan hari ini adalah milik Allah. Semua yang ada ini milik Allah. Yang Maha Esa. Yang Maha Memaksa. Kemudian kata Abdullah bin Umar
radhiyallahu anhum dia kata, sesungguhnya aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar. Naik atas mimbar dan berseru dan bercakap. Suara baginda sangat lantang. Rasulullah jerit sikitlah, kan. Allah mensucikan dirinya. Allah mensucikan dirinya. Allah memahasucikan dirinya sendiri. Tidakkah kamu dengar? Subhanallah, subhanallah. Kita sebut subhanallah tu maha suci Allah. Sebenarnya hakikatnya Allah mensucikan diri dia. Maksudnya Allah mengagungkan dirinya sendiri. Kemudian Allah berfirman dalam ini satu hadis, hadis Nabi bercakap, akulah raja. Ini firman Allah. Akulah raja. Akulah yang memaksa. Allah yang maha memaksa. Akulah yang maha gagah. Akulah yang maha mengatur. Akulah yang maha agung. Kemudian Nabi pun menyebut nama Allah. Asma'ul Husna. Ada 99 nama Allah. Nabi pun sebut satu-satu nama Allah. Ini adalah hadis Nabi daripada Imam Ahmad. Dan disebut kat sini, Allah SWT memperkenalkan diri dia. Sebagai dialah yang menjadi raja. Dialah raja yang sebenar. Dialah yang maha memaksa. Dialah yang maha gagah. Dia yang maha mengatur. Maha agung. Kita tengok nama-nama Allah. Nabi sebut nama-nama Allah tadi. Jadi kata Abdullah bin Umar, ni dengar kita Nabi tak ada dah ni. Kita nak kena bayangkan. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kata Nabi terus berulang-ulang Asma'ul Husna. Sampai aku melihat mimbar di mana Nabi SAW berdiri, bergegar. Mimbar bergegar. Nabi ulang baca Asma'ul Husna. Ulang lagi, ulang lagi, ulang. Mimbar bawah bergegar. Tempat Nabi berdiri itu bergegar. Bila Nabi sebut nama Allah satu. Kan? Bergoncang. Menggeletar. Dan hati sahabat-sahabat menggeletar mendengar nama Allah. Mendengar nama Allah, menggeletar. Jadi kita lihat di sini, kan, mimbar yang terbuat daripada kayu, benda mati pun boleh bergoncang, bergerak keras, bergoncang kerana kegagahan Allah, kehebatan Allah yang muncul daripada Asma'ul Husna yang Nabi baca. Kan? Dan kita lihat apa lagi bagi kita manusia yang hatinya itu. Kan? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang teguh hatinya. Kekuatan keyakinan Nabi kepada nama-nama Allah tadi. Kegagahan Allah, keagungan Allah, kerajaan milik Allah, kekuatan Allah. Maka kayu itu pun bergoncang sehingga menimbulkan goncangan yang membahayakan. Sehingga Rasulullah pun tergoncang. Bila kayu itu goncang, Rasulullah pun tergoncang. Bukan Rasulullah gorak-gorak, tak. Kayu bawah tu bergoncang, bergegar. Inilah Rabb kita, inilah Raja kita. Inilah Raja kita. Inilah Raja kita. Inilah Tuhan kita. Inilah Ilah kita. Inilah yang kita sembah. Bagaimana mungkin seseorang yang bersama dengan Allah, yang maha perkasa, yang maha gagah, yang maha sempurna, akan mengalami kerugian. Mungkinkah kita yang bersama dengan Allah, yang beriman dengan Allah, yang Islam bersama dengan Allah tadi, mungkinkah kita ni rugi bila kita bersama Allah? Mungkinkah kita ni akan mendapat perkara yang merosakkan kita kalau kita bersama Allah? Sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi ini perkara yang perlu kita tanamkan dalam hati kita. Selagi kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala, maka selagi itulah sebenarnya tidak akan ada apa-apa pun yang buruk berlaku pada kita. Selagi kita bersama Allah. Tuan-tuan, jadi bila bila baca kalimah syahadah tu, tajdid syahadah kita kan. Asyhadu an la ilaha illallah. Ataupun kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila kita baca zikir kita tu, kita bersama Allah.
Kita nak rasa kita bersama Allah. Ya Allah, aku bersama Engkau, Ya Allah. Ya Allah, aku hamba Engkau, Ya Allah. Ya Allah, Engkau lah Tuhan, Ya Allah. Ya Allah, Engkau lah Ilah. Engkau lah Rabb, Ya Allah. Engkau lah Al-Qahar. Engkau lah Ar-Rahman. Engkau lah Ar-Rahim. Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bila kita rasa bersama dengan Allah, bila kita bersama dengan Allah, apakah kita akan disakiti, dirosak, akan hancur, akan binasa, akan rugi? Orang yang bersama Allah tidak akan rugi, tidak akan hancur. Mungkin dia mati kat dunia ni sebab dah sampai ajal. Allah tetapkan kita mati bila? Allah tetapkan. Allah dah tetapkanlah kita mati bila. Mati mungkin mati, tapi adakah kita akan binasa? Apakah kita akan hancur? Akan rugi? Kita tidak akan rugi selagi Allah bersama kita. Maka sebab itulah kita nak tanamkan dalam diri kita tentang Allah ni sebenarnya yang berhak untuk kita agungkan, dan kita ni hamba dia, kita ni milik dia. Maka apa sahaja yang berlaku pada kita, kita akan rasa tenang. Sebab yang itu semua izin Allah Subhanahu. Tidak ada satu pun, melainkan semua izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekiranya berlaku ujian itu, sekiranya berlaku sesuatu yang kita katakan buruk itu, maka tidak lain. Kalau kita kata, kalau kita tak rugi ketika bersama Allah, tak rugi ketika bersama Allah, kita tak binasa ketika bersama Allah, kenapa berlaku benda buruk-buruk pada kita kan? Kita tanya kan? Maka tidak ada satu pun yang berlaku pada kita, melainkan dengan sebab diri kita sendiri. Zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Kamu melihat kerosakan di daratan, di lautan, rosak. Kita ni ada kerosakan, ada balak bencana. Bima kasabat aydin nas, disebabkan tangan-tangan manusia, kita sendiri. Liyuziqahum ba'dallazi amilu, Allah nak memperlihatkan apa yang kita buat sebelumnya. Sebelum datang balak tu, Allah nak memperlihatkan apa yang berlaku sebelumnya. Supaya apa? Bukan supaya kita ni rosak. La'allahum yarji'un, supaya kita kembali pada Allah. Kita tengok kerosakan di daratan, di lautan, pada diri kita, pada semua. Sebab tangan-tangan kita sendiri. Sebab kita lah. Kita lalai, kita leka, kita jauh daripada Allah. Allah tarik nikmat kita. Kita yang lalai, kita yang leka. Allah tarik nikmat supaya kita patah balik pada dia. La'allahum yarji'un, supaya kamu, mereka patah balik, kembali, rujuk semula kepada aku, kepada Allah. Jadi apabila kita bertanya, lalu kenapa kita mengalami ujian, kesusahan? Kenapa kita susah, sedih, payah? Sedangkan kita tahu Allah SWT yang Maha Agung, Maha Menang. Maka pertanyaan ini diajukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas perang Uhud. Selepas mereka pada masa itu sebahagian daripada itu terkalah kan, maknanya diserang semula kan. Sedangkan mereka adalah pejuang kebenaran. Kenapa? Perang Badar kan menang kan. Perang Uhud kan ada kematian kan, ada kita kata mehnah sampai gigi Nabi patah, sampai Nabi berdarah kan, terpaksa naik ke Bukit Uhud, bergundur sekejap kan. Jadi sahabat bertanya, kenapa perkara itu berlaku sedangkan kita ni pejuang kebenaran, sedangkan orang-orang musyrikin adalah pembela kebatilan? Bukankah kekafiran itu dosa? Mengapa terjadi kekalahan? Kenapa orang Islam mati? Kenapa mati syahid? 70 mati perang Uhud. Mengapa kita tak boleh menang macam Badar? Kenapa? Yang pertama sekali, kekalahan di perang Uhud bukanlah kekalahan yang hakiki.
itulah hanyalah kekalahan di medan tempur sementara. Jadi kalau kita ada rasa rugi, kita rugi. Kita dah bersama Allah dah berzikir, dah baca Quran, dah bayar zakat, dah berjuang. Tapi kita rasa ada kelemahan, ada benda yang kita tak dapat. Kita nak tak dapat. Kita kalah. Lawan kalah. Macam sekarang ni kan. Lawan kalah aja. Kan? Sebab Allah tak bagi menang lagi kan. Kenapa? Sedangkan kita ni pejuang kebenaran. Kenapa? Yang pertama sekali, kekalahan tu bukan hakiki, bukan kekalahan sebenar. Kekalahan itu hanyalah di medan-medan tertentu sahaja yang Allah bagi untuk mengajar kita. Dan kekalahan itu sementara. Kalah itu sementara saja. Pada perang Uhud, 70 sahabat meninggal. 70 orang meninggal. Maka sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapakah sahabat-sahabat kita meninggal ni? Sebab perang Badar kan menang. Perang Uhud ni kan nombor 2. Tiba-tiba ada yang meninggal, kalah kan? Bukankah Rasul bersama kita? Bukankah Nabi bersama kita? Tapi kenapa kita kalah ni?" Maka turunlah ayat Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa, katakanlah bahawa ia berasal daripada diri kamu sendiri. Kamu yang leka, kamu yang lalai, tak ikut arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu yang turun daripada tempat tentera pemanah, tak dengar kata Rasul. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Ini surah apa ni? Asy-Syura ayat 30. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ. Dan apa-apa sahaja musibah yang menimpa ke atas kamu. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ. Dan apa-apa sahaja musibah yang tertimpa ke atas kamu. Fabima kasabat aidikum. Semua itu disebabkan oleh perbuatan kamu sendiri. Jadi kelalaian kita, hati kita yang penuh dengan maksiat. Mata kita bermaksiat, tangan kita bermaksiat. Semua kelemahan-kelemahan kita, dosa kita yang ada pada kita ini, maka itulah yang menyebabkan musibah. Wa ya'fu an kasir. Dan Allah memaafkan kesalahan kita yang banyak. Banyak kesalahan kita. Tapi Allah ambil sikit aja daripada kesalahan-kesalahan kita yang banyak tu, maka Allah timpakan musibah pada kita. Maka Allah timpakan musibah tu pun supaya kita patah balik pada dia. Supaya kita jadi lebih baik daripada sebelumnya. Tapi nak sebut macam ni, semua itu adalah datang dengan sebab diri kita sendiri. Maka kita tanya pada diri kita, kenapa aku begini? Kenapa aku begitu? Kerana Allah SWT menyatakan di sini, fabima kasabat aidikum, disebabkan oleh tangan-tangan kamu sendiri. Maka bila kita membaca Al-Quran, maka kita akan dapat jawapan. Kita akan dapat jawapan baca Quran. Setiap perkara yang menggelisahkan diri kita, bila kita baca Quran, Allah akan bagi jawapan dia. Jadi inilah perkara yang berasal daripada diri kita. Sebab itulah kita kena lihat kenapa umat terseksa hari ini. Kenapa umat terseksa hari ini? Umat terseksa kerana apa? Kerana umat tu tinggalkan Allah. Dua benda besar. Yang pertama sekali akidah, masalah iman. Umat kita hari ini lebih percaya kepada ghair Allah. Iman. Tak yakin dengan Allah. Tak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, masalah ibadah. Umat hari ini beribadah kepada makhluk. Umat hari ini mencampur adukkan antara Islam dengan jahiliyah. Campur aduk ibadah. Sembayang. Tapi sembayang sebahagiannya untuk Allah, sebahagiannya untuk dunia. Allahu Akbar, kita sembahyang. Saja aku sembahyang zuhur kerana Allah 4 rakaat, kerana Allah tunai. Tapi hati kita tidak bersama Allah. Sebahagian Allah, sebahagian kita bagi pada yang lain. Hati kita bagi pada dunia. Teringat kerja kita, teringat anak kita, teringat masalah kita. Hati kita tak bagi pada Allah. Tidak mengagungkan Allah. Hati tidak mengagungkan Allah. Tidak memuliakan Allah. Tidak mentauhidkan Allah. Tapi
fizikal kita, tunduk. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Sedap baca. Tapi lidah aja. Hati ada kat tempat lain. Jadi kenapa Allah bagi balak? Kenapa? Kerana kita tidak menyembah Allah. Benar-benar menyembah. Adalah kelemahannya, adalah kekurangannya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan umat tersiksa kerana diri umat yang lemah. Lemah ada masalah, macam-macam masalah umat hari ini kan. Sebab itulah tuan-tuan berhormat Allah. Apabila kita bersama Allah, kita tidak akan rugi. Tidak akan rugi. Tapi bila berlaku kerugian yang kita rasa rugi, itu adalah dapat tangan-tangan kita sendiri. Adalah perkara-perkara yang kita lakukan. Atau perkara yang kita tak perasan. Kadang kita tak perasan. Kadang-kadang Allah bagi sesuatu tu untuk meningkatkan diri kita pun ada juga. Kita hari ini sayang kat suami, sayang sangat kat anak-anak, sayang sangat. Allah ambil suami kita, Allah ambil anak-anak kita. Kita sayang sangat kepada mak ayah kita, Allah ambil mak ayah kita. Kita sayang sangat pada diri kita, Allah bagi sakit kat kita. Allah bagi sakit kat kita. Kita lupa, lalai. Akhirnya Allah bagi, kemudian kita patah balik pada dia. Allah sayang kat kita. Jadi sebab tu, ada sebab, mesti ada sebab. Sama ada sebab kita perasan, tak perasan. Jadi sebab itulah, apabila selagi kita bersama Allah, kita tidak akan hilang. Jadi ini adalah perkara yang pertama sekali. Untuk satu kesedaran yang mesti kita tanamkan dalam diri kita. Tanamkan dalam kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala adalah Raja, pemilik. Dia yang mengetahui. Dia yang buat. Dia yang cipta. Dia yang berkuasa. Jadi kita ni hamba. Jadi apa yang saya sebut tadi, tuan-tuan cuba perdalamkan lagi. InsyaAllah esok kita akan sambung. Yang kedua, perkara yang kedua, iaitu janji Allah kita akan menang. Nombor dua, kita nak kena pegang dengan janji Allah. Kita akan menang. InsyaAllah kita akan bincang besok. Macam mana pegangan yang sepatutnya. Maknanya kita teruk macam mana pun hari ini, Allah bagi kita menang. Itu janji Allah. InsyaAllah kita akan bincang besok. Ini adalah perkara yang menjadi pegangan kepada orang beriman, yang bila berhadapan dengan kesusahan, dia nampak kesusahan itu sebagai jalan untuk dia dapatkan apa? Redha Allah, syurga Allah. Jadi dia tak risau. Kalau umurnya pendek, maknanya sampai waktunya dia mati. Syahid fi sabilillah. Kalau umurnya panjang, dia menang. Allah akan bagi dunia ni di bawah kekuasaan umat Islam. InsyaAllah besok kita akan bincang tajuk tu. Dan kemudian ada lagi dua lagi insyaAllah. Yang menjadi pegangan. Bila kita pegang yang ini, insyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kekuatan pada kita. Fitnah itu tidak menggoncang. Hati kita tidak digoncang. Hati kita tidak akan digoncang. Tetapi hati kita akan bertambah kuat. Bertambah kuat. Bertambah kuat. Inilah yang berlaku kepada para siddiqin, para anbiya, para rasul. Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan dapat memberikan kekuatan bagi kita insya-Allah. Kita lebih ceria. So hari ini kena ceria. Kena ceria, kena seronok sebab Allah bersama kita. Kan? Apa kata Nabi? Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kami, bersama kita. Allah bersama kita. Innallaha ma'ana, la tahzan. La tahzan. Jangan kamu sedih. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Jangan sedih. Tak ada alasan untuk sedih. Jadi, kita nak kena rasa apa? Rasa kuat. Semangat makin kuat. Kenapa? Allah bersama kita. Kalau betul pun kita susah sebab kita juga. Bukan kerana Allah tak sayang kita. Sebab kita yang punya angkaranya. Kita minta ampun ke Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fasik Allahumma rabitataha wa adimuttaha wa hdiha subulaha wa amla'aha binurika alladzi la yakhbu washrah suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkul alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahad fi sabilik ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'man nasir.
Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik. Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqan. Allahumma ja'alna minal muttaqina haqqan. Allahumma ja'alna minal muhsinina haqqan. Allahumma ja'alna minal muqarrabin. Allahumma ja'alna minal wasilin. Allahumma ja'alna ya Allah minal muhibbin. Allahumma ja'alna minal arifin. Allahumma ja'alna minal mahdiyin. Ya Allah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. La ilaha illa anta antallah al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Insyaallah kalau ada kesempatan kita sambung besok insyaallah. Besok janji Allah kita akan menang insyaallah.